Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua. Hari ini kita akan belajar sains tahun 6. Topik pengawitan makanan, subtopik sejarah pengawitan makanan dan kepentingannya bersama Cikgu Fika. Okey, selamat belajar. Okey, grafik ini adalah grafik berkaitan dengan sejarah pengawitan makanan berlaku. Okey, sejarah pengawitan makanan ni dilakukan sejak daripada 500,000 tahun sebelum Masihi lagi. Okey, ni cikgu nak bagi panduan sedikit macam mana kita nak tengok tahun ni. Kalau misalnya sebelum Masihi, kalau kamu tengok okey, ni sebelum Masihi. Yang ni sebelum Masihi. Yang ni selepas Masihi. Okey, sebelum Masihi ni kalau kamu tengok semakin ke belakang tahun dia makin banyak dia punya, kalau tahun yang besar, nombor yang besar ni menunjukkan ke belakang lagi, tahun yang lama-lama lagi. Okey, semakin dia ke hadapan, semakin dia mengecil. Okey, ni 1200, ni 500. Kena faham tu. Okey, 500,000 tahun Masihi, zaman dulu lagi. Yang pertama sekali memasak. Okey, kalau selepas tu pada tahun 1200 Masihi, sebelum Masihi, inilah pengeringan menggunakan matahari. Okey, kemudian yang 600 ni adalah selepas Masihi. Okey, dan sampailah sekarang ada beberapa fasa pengawitan makanan. Okey, nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi berkaitan pengawitan makanan ni. Okey. Okey, memasak makanan menggunakan api merupakan kaedah pengawitan terawal dalam tamadun manusia. Masa tu berlaku 500,000 tahun sebelum Masihi dahulu. Okey, manusia mendapati masa tu, okey, bila diorang memasak ni, maka makanan mereka lebih tahan lama. Jadinya mereka mula memasak berbanding mereka makan mentah. Okey. Pada zaman 12,000 tahun sebelum Masihi dahulu, masyarakat Arab kuno dah menjumpai satu cara untuk pengawitan makanan, iaitu dengan cara mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya banjir berlaku. Okey, mereka mengeringkan pada waktu ni, mereka biasanya mengeringkan buah-buahan, kurma, biji-biji rin, dengan menggunakan cahaya matahari saja untuk kaedah pengeringan. Kalau sekarang, kaedah pengawitan untuk mengeringkan makanan ni dah lebih advance. Kalau dulu mereka hanya mengeringkan menggunakan matahari sahaja. Okey, pada tahun 1400, iaitu semasa tahun Masihi, manusia dah dapat satu lagi kaedah untuk pengawitan makanan, iaitu dengan cara melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Okey, mereka pun letakkan garam. Mereka tahu bila letakkan garam, makanan tu lebih tahan, makanan tu tahan lebih lama. Jadinya manusia dah mula mempraktiskan cara melumurkan garam pada makanan untuk menjadikan makanan tu tahan lebih lama. Okey, pada tahun 1862, Louis Pasteur, seorang saintis, dah menemui satu cara untuk menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Okey, ni dia buat kajian. Seorang saintis buat kajian dan pada tahun 1862 dia dah menjumpai satu kaedah untuk hapuskan bakteria ni. Inilah kaedah ni lah yang kita panggil kaedah pempasturan. Okey, dan sekarang pada tahun 2000 dah ada pula
ahli-ahli sains kita dah menjumpai pula bagaimana cara nak mengawetkan makanan dengan lebih baik lagi, iaitu menggunakan bahan pengawet kimia. Bahan pengawet kimia ni akan membolehkan makanan tu tahan dalam jangka masa yang lebih lama lagi. Okey. Mari kita lihat garis masa semula sejarah pengawetan makanan. Ni tadi cikgu dah ceritakan 500,000 sebelum Masihi dia memasak. Lepas tu manusia menjumpai pula kaedah pengeringan menggunakan matahari pada tahun 1200. Yang ni cikgu tak terangkan. Pada tahun 600 Masihi kaedah pembuatan jam. Lepas tu pada tahun 1400 kaedah pengasinan, ni cikgu dah terangkan tadi. Pada tahun 1784, ahli sains dah menjumpai cara untuk penyejuk bekuan. Tapi tak macam sekarang. Sekarang ni kajian dah semakin teliti lagi. Penyejuk bekuan pada tahun 1784 tak sama dengan penyejuk bekuan yang sekarang. Sekarang ni lebih baik lagi berbanding dahulu. Okey. Kemudian pada tahun 1809, kaedah pengetinan dijumpai. Kemudian 1862 ni tadi cikgu dah cakap tadi, kaedah pempasturan. Dan pada tahun 1945, kaedah pembukusan vakum. Dan juga sekarang gunakan pengawet kimia. Okey. Apakah kepentingan pengawetan makanan ni? Kalau tak ada pengawetan makanan ni, kita jadi apa? Okey, jadinya banyak kepentingan pengawetan makanan ni. Cikgu senaraikan 5 saja. Okey, yang penting sekali bekalan makanan lah. Bekalan makanan tu boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan sepanjang tahun. Jadinya kita tak akan terputus makanan. Ada je bahan makanan. Makanan dalam tin, sardin dan sebagainya. Okey. Kemudian yang kedua, makanan mudah disimpan dan diangkat ke tempat lain. Contohnya daripada ikan daripada Terengganu nak dibawa ke Melaka. Okey. Kalau tak ada teknologi pengawetan, tak ada penyejuk bekuan, kemungkinan ikan yang daripada Terengganu tu nak sampai ke Melaka, mungkin ikan tu akan rosak. Tapi sekarang ni ada cara penyejuk bekuan kan. Jadinya mudah, ada freezer apa semua, boleh bawa daripada lori pun dah ada freezer, jadinya boleh bawa ikan daripada Terengganu tu pergi ke Melaka dengan keadaannya masih elok lagi. Okey. Kemudian yang ketiga, mengatasi masalah bekalan makanan ketika kecemasan ataupun bencana. Contohnya waktu banjir dan sebagainya. Okey. Kalau banjir dan sebagainya, susah kita nak dapat bekalan makanan. Kalau tak ada kaedah pengawetan, misalnya tak ada makanan dalam tin, macam mana nak dapatkan bekalan makanan tu kan? Okey, jadinya pengawetan ni dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Kemudian, makanan bermusim sentiasa boleh diperoleh. Contoh makanan bermusim ni durian. Lagi banyaklah lagi makanan-makanan bermusim. Contoh buah rambutan yang tak selalu, bukannya sepanjang masa daripada bulan Januari sampai bulan Disember ni sentiasa ada je kan. Dia ada musim-musim dia. Jadinya kalau misalnya durian, kalau kamu simpan dekat dalam freezer tu, dalam peti sejuk beku tu, kamu boleh makan, masih lagi boleh menikmati durian tu pada bulan-bulan yang bukannya musim durian. Okey. Selain daripada tu, misalnya kamu nak rasa durian dalam bentuk tempoyak kan. Boleh, tempoyak tu sendiri adalah diawet. Okey, kaedah pengawetan makanan. Jadinya kamu masih boleh menikmati durian dalam bentuk tempoyak tu
pada bulan-bulan yang bukan musim durian. Okey. Dan yang terakhir, sesetengah makanan yang hanya ada di sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Contohnya, buah apple. Buah apple tak ada dekat Malaysia. Tak ada ditanam di Malaysia. Hanya ditanam di negara-negara Eropah. Jadinya, kalau diekspor ke Malaysia tanpa ada kaedah pengawitan yang baik, maka buah-buahan tu akan busuk sebelum sampai ke Malaysia lagi. Tapi kita ada kaedah pelilinan untuk melilinkan buah-buahan sampai ke negara kita dengan keadaan yang masih elok lagi. Selain tu, contoh lain, ikan salmon. Ikan salmon tak ada kat Malaysia. Tapi rakyat Malaysia masih boleh menikmati makan ikan salmon kerana adanya kaedah pengawitan ni. Okey? Sebagai latihan tutorial, latihan pengukuhan, kamu dikendaki untuk membuat peta bulatan berkaitan 5 kepentingan kaedah pengawitan di buku nota sains, sains 1. Okey, buat peta bulatan hampir sama macam isi-isinya apa yang telah saya terangkan tadi lah, iaitu berkaitan kepentingan kaedah pengawitan makanan. Buat dalam buku nota sains 1. Pastikan kamu tulis tarikh dan hari. Nanti kamu hantarkan nota yang telah kamu siapkan di Telegram saya. Okey? Selamat mencuba dan jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum.